Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang menonton FB Live 10 minit bersama Tuan Aisyah. Saya Puan Nur Hasni binti Muhammad Yusof dari Loan Department ingin berkongsi dengan anda semua. Tajuk saya hari ini ialah advice to release. Okey, mesti anda semua tu tanya apa itu advice to release. Okey, advice to release bermaksud memberi nasihat atau memberi arahan kepada pihak bank pembeli, iaitu peminjam lah, pihak bank pembeli atau peminjam untuk menjelaskan harga belian tanah pembeli kepada penjual ataupun peguam penjual. Okey, contohnya sekiranya you all ada beli rumah atas orang dan penjual tersebut mempunyai hutang, masih lagi berhutang dengan bank. Jadi step pertama macam biasalah, you all akan buat SMP, apply loan, lepas tu sign document. Seperti sahabat-sahabat saya sebelum ni pernah ke udara. Kalau you all tengok daripada awal, dia pernah ke udara, ada masuk caveat, sign document, sublo, step-step tu semua kena lengkap lah, semua dokumen kena stamping, dah lengkap semua tu sampai step pada advice, kita kena bayar hutang penjual dulu. Okey, bila bayar hutang penjual ni, kita pastikan redemption statement tu belum luput lagi lah. Belum luput lagi. Lepas tu saya akan arah bank untuk advise redeem dengan dokumen yang complete. Kalau tak complete, bank tak akan advise. Bank bukan dia orang kata dia nak keluar macam tu. Yelah rumah beratus ribu, 500, 600, ada 400. Jadi security document tu kena lengkap. Ya, jadinya advice to redeem, bila bank tengok semua in order, dia akan apa yang dikemukakan oleh pihak peguam, jadi dia akan release duit hutang penjual tersebut dan akan bagi notification pada peguam pembeli. Lepas tu saya akan dapat notification, saya akan kemukakan notification tersebut kepada peguam penjual. Selepas itu saya akan KIV dokumen tersebut sehingga saya dapat grant dan dokumen-dokumen berkaitan untuk daftar dokumen tersebut ke pejabat tanah. Okey, selepas advice redeem dijelaskan oleh pihak bank, saya akan semua dokumen geran semua dah bagi kat saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ain. Okey, saya akan advise to release untuk balance pula. Okey, balance maksudnya baki hutang balance purchase price, baki belian hartanah lah pembeli. Okey, jadi sebelum baki belian hartanah ni kita kena arahkan pada bank untuk disperse, kita hendaklah daftar dulu pindah milik dan geran lah. Okey, jadi pejabat tanah ni sebelum kita nak present, kita nak daftar, kita perlu borang pindah milik, cukai tanah, cukai pintu, kita kena daripada nama penjual kita pindah milik ke nama pembeli. Jadi di geran tersebut akan rekod ketuan punyaan, katalah saya yang beli rumah, Nur Hasni binti Muhammad Yusof adalah rekod ketuan punyaan hartanah tersebut dan telah digadaikan kepada Bank Islam Malaysia Berhad. Okey, saya dah daftar dokumen tersebut dengan resit perserahan yang berdaftar dan carian tanah terkini yang dah reflect, barulah saya akan memberi arahan atau memberi nasihat kepada pihak banker, kepada pihak bank untuk untuk bayar baki pinjaman kepada peguam penjual, iaitu kita kalau dalam bahasa lawyer panggil stakeholder lah, pemegang amanah. Ya. Kalau ada soalan sila kemukakan di ruangan komen lah, yang mana boleh saya jawab lah. Ya. Itu beza advice to redeem dengan advice balance purchase price lah. Puan Hasni, kalau dokumen tak complete, boleh ke kita hantar dulu advice? Kalau saya tak hantar. Saya akan hantar dokumen yang complete. Sebab bank dia requirement kena lengkap. Requirement bank dan checklist dia kita kena lengkap. Tak boleh hantar benda yang tak siap. Stamping pun
apa ni orang kata stamping pun tak full, tu semua tak boleh. Kena dokumen yang lengkap sebab security dokumen tu amat penting untuk bank. Ya. Contohnya kalau you all ada default dengan bank, sebab apa geran sangat penting untuk bank sebab geran adalah security dia. Bila dia dah keluar beratus ribu hartanah yang you all beli, geran tu kalau kita default, geran tu lah yang dia akan lelong nanti. Dah ni dah masuk litigation pula dah. Lebih kurang macam tu lah. Ada soalan lagi? Ini saya cerita tentang subsale lah yang beli hartanah dengan orang lah, beli rumah tu orang. Kalau dengan pemaju, beli dengan pemaju senang, kita hanya advise sekali sahaja mengikut dia punya jadual progress billing tu lah. Okay. Full disburse, kalau advice full disburse, kita sebagai pihak peguam bank ni hanya memberi arahan sekali sahajalah. Maksud full disburse tu penjual yang tiada hutang. Ya? Yang tadi saya cerita advice redeem, penjual yang ada hutang. Ada apa-apa soalan? Okey, Puan Fatimah, bayaran bulanan yang penjual bayar setiap bulan akan ditunjukkan ke kiraan bayaran tersebut di dalam redemption tu? Tak ada. Dia tak tunjuk pun bayaran bulanan you all. Dia terus sekali lamsam je. Sekali lamsam yang dia kira sekali dengan contingency, semula sekali bulanan tak ada. Okey, ada apa-apa soalan? Puan nak tanya kalau advice untuk kes subsale dengan kes developer ada beza ke? Puan Duratul Ain. Beza. Untuk subsale dia dia rumit sikit lah untuk subsale. Sebab subsale dia banyak dokumen yang kita kena kemukakan. Sebab kita akan bayar hutang penjual dulu dan lepas tu baru untuk balance penjual. So kalau subsale ni dia macam peminjam ni dia kena struggle sikit. Lepas kita dah advice bayar hutang, mana dia nak kena sebab sebulan selepas tu dia dah start bayar dekat bank. Kalau untuk pemaju dia lain. Kita hanya advice sekali saja tapi bank dah start bayar lah. Dia ikut progress billing. Kalau rumah tu 2 tahun, 2 tahun lah dia kena bayar dekat bank. Okay. Advice ni Puan Zuliati, terima kasih soalan. Advice ni ceritanya urusan jual beli nak selesai lah kan? Betul. Yes, step yang terakhir sekali. Step yang terakhir sekali lah. Yang terakhir untuk selesaikan harga pembelian hartanah dengan penjual. Seronok ni penjual dapat duit banyak. Ada efek ke dengan partnership? Tak, kalau main hantar advice ni Puan. Kalau dengan bank ni ada efek. Sebab kalau bila dokumen tak lengkap, nanti bank expect ini lawyer buat dokumen tak lengkap, dia tak respect lah lawyer ni. Kita is the professional lawyer, kita kena kemukakan dokumen dengan lengkap. Sebab itu salah satu security dokumen dan satu requirement bank yang bank perlu pegang. Untuk dia punya kepentingan bank, kita kena jaga. Sebab kalau kita peguam salah advice, sangat boleh suspend oleh bank lah. Panel semua tu bank dah suspend dengan kita tu susah lah sikit. Jadi kita sebagai pihak peguam ni kita kena jaga firm kita punya nama. Okay. Fatimah Azhara, ya Puan, boleh ke advice to redeem jika ada pihak di dalam perjanjian yang meninggal? Boleh ke advice redeem jika ada pihak di dalam perjanjian yang meninggal? Okey, bayar hutang jika ada yang meninggal, yang tu tak, saya rasa tak boleh. Sebab kita kalau tiba-tiba meninggal ni, kita kena tanya lawyer SPA dululah. Kami takkan advice kalau ada yang meninggal. Sebab yang tu dah kena faraid, kena bicara dulu. Puan Syuk, terima kasih soalan. Puan, selepas bank release duit, bila pembeli kena start bayar installment ya? Okey, selalunya selepas bank release duit, sebulan selepas, katalah saya nasihat atau beri arahan pada bank, bank pun release 1 hari bulan 6. So 30 hari start 1 hari bulan 7 ataupun 29 hari bulan 7, bank akan bagi you SMS ataupun surat untuk start bayaran bulanan lah. Dalam letter offer ada tertulis lah. Kita akan maklumkan kepada pembeli. Selalunya kita akan advise awal-awal kepada pembeli supaya diorang tak tertanya.
Okey, Puan Atika Roslan, terima kasih soalan. Berapa lama bank akan proses untuk release duit ke bank penjual akaun peguam? Okey, kalau selalunya dokumen lengkap in order, bank selalunya ambil masa dalam 7 hari bekerja. Tapi sekarang bank sangat sangat bagus, bukan efisien, sangat bagus lah. Diorang sekarang ni semua online. Dalam 3 hari bekerja dah release dah duit dalam akaun stakeholder. Okay, ada soalan, bolehkah advice to disburse jika ada pihak di dalam perjanjian yang meninggal? Tak boleh. Kita takkan disburse kalau ada yang meninggal. Sebab bila meninggal, benda ni akan pergi ke bicara pusaka dan faraid. Bila ada yang meninggal, kita takkan disburse. Okay. Ini yang kes subsale lah. Okay, Puan Dato', maksudnya bila hutang owner dah selesai, pembeli dah kena start buat bayaran. Owner, maksudnya bila hutang owner dah selesai. Ya, betul. Sebulan selepas tu, pembeli dah start bayar dengan bank lah. Bila dia kalau advice saya bayar, kita arahkan bank untuk advice bayar hutang je, sebulan selepas tu dah start bayar. Makna pembeli ni dia kena struggle. Mana kalau yang menyewa tu kena bayar sewa dan start bayaran bulanan rumah dengan bank lah. Maknanya kena kat situ selalu soalan kepada Puan Hasni, dalam bulan depan boleh tak saya dapat rumah? Bila hartanah, beli hartanah ni dia tak boleh dalam sebulan dapat rumah. Sekurang-kurangnya kita tengok dalam clause SMP 3+1 or 6+1. Dia tak tersipat macam kita beli kereta. Kereta hari ni beli, bulan depan atau lagi 3 minggu you dapat kereta baru. Tapi rumah tak. Rumah kita kena proper. Sebab kita kena advise bank dengan properly. Ya? Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Advice redeem ialah bayar hutang penjual. Bank release duit lamsam ke sikit tak pernah lulus loan? Bank release duit lamsam ke sikit? Okey, bank release duit lamsam, dia macam ni. Okey, kita kalau penjual ada hutang, dia akan bayar hutang tu ikut hutang redemption statement penjual lah. Kalau yang tak ada hutang, dia advise sekali lamsam kepada penjual ataupun dia punya ni lah, selalunya kepada peguam penjual lah, stakeholder dia. Stakeholder bermaksud pemegang amanah. Berapa lama stakeholder boleh pegang duit jika berlaku kematian pihak dalam perjanjian dan ianya selepas advice berlaku, Puan Fatimah, terima kasih. Berapa lama stakeholder boleh pegang? Selalunya yang saya punya experience lah, kalau berapa lama setengah stakeholder tunggu faraid ni, saya rasa selepas faraid selesai. Lepas bicara pusaka semua settle. Maknanya pemegang amanah kena peganglah klien akaun sebaiknya. Kita tak boleh release sebab bila dah bicara pusaka ni, dia punya cerita tu panjang. Sebab waris-waris tu kita akan semua kena bicara kan. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Kalau bayar cash biasa perlukan peguam dan dapat rumah cepat ke? Biasa cash peguam ambil berapa? Peguam ambil berapa? Maksud Encik Abeha apa ya? Nak kita punya fee guaman ke apa? Yang tu kena nanti boleh call saya di Tuan Aisyah Hisam lah. Saya akan jelaskan. Bayar fee guaman kita ada kiraan lah mengikut berapa jumlah yang dia beli cash lah. Terima kasih Puan Suryati. Harap-harap fahamlah apa yang saya advise ni. Sebab saya advice release ni bagi saya seronok buat advice release sebab saya suka penjual dapat duit. Penjual dapat duit, lepas tu dah pembeli dapat rumah. Gembira dapat rumah baru ni. Okey, sampai sini bicara saya bersama anda semua. Sila like, share di IG, YouTube kami. Terima kasih banyak-banyak. Apa-apa sila PM tepi saya. Assalamualaikum.